Ekonomi tidak akan jadi lebih teruk seperti zaman Mahyadin. Lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi teroka kerjasama baru. Hadi kata kini PAS pilih demokrasi selepas mengaku usaha jatuhkan kerajaan. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor dibenar oleh Mahkamah Rayuan untuk dapatkan pasport sementara. Rosmah dikatakan akan ke Singapura bagi melawat ahli keluarga termasuk seorang cucu yang sakit. Keputusan itu dibuat 3 panel hakim dipengerusikan Datuk Seri Kamaluddin Mat Said yang bersidang bersama Datuk Had Hariah Syed Ismail dan Datuk Azam Abdullah. Pasport Rosmah dikembalikan kepadanya untuk ke Singapura bermula Khamis ini hingga 5 Mei depan dan akan dipulangkan semula pada mahkamah pada 10 Mei. Terdahulu, Peguam Bela Rosmah Datuk Jangjit Singh memohon pasport dikembalikan sementara. Ini bagi membolehkan anak guam melawat anak perempuan, menantu dan 2 cucu lelaki, termasuk seorang yang sakit di negara berkenaan. Acara pembukaan sebuah kelab malam yang menampilkan Thai Hot Guy dibatalkan. Ia susulan amaran keras pihak polis dan bantahan pelbagai pihak. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Azhari Abu Samah berkata, mereka telah memberikan amaran keras kepada penganjur. Bagaimanapun, polis akan membuat pemantauan berterusan ke atas premis tersebut. Tindakan tegas akan diambil sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Pihak polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak menjalankan apa-apa aktiviti yang melanggar undang-undang sehingga menggugat ketenteraman awam. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan rasminya ke Arab Saudi mengajak negara Islam menangani pelbagai isu dihadapi umat secara lebih berkesan. Malaysia selaku negara anggota yang aktif boleh memulakan langkah ke arah itu antara lain mengenai isu Islamofobia dan nasib negara Palestin. Perdana Menteri akan membangkitkan isu Islamofobia yang perlu diatasi sebelum ia menjadi tidak terkawal dan menegaskan pada masa ini berada pada tahap yang berbahaya. Katanya, sentimen anti-Islam dan anti-Muslim adalah di luar kewarasan. Lebih-lebih lagi, ia dicetuskan oleh sesetengah pihak tidak bertanggungjawab di Barat. Perlu ada keazaman pada peringkat antarabangsa untuk mengatasinya dan mengambil pendirian yang tegas menentang perkara ini. Malaysia dan delegasi OIC diketuai Setiausaha Agongnya, Hisham Bahrim Taha juga akan berbincang mengenai isu Afghanistan, terutamanya mengenai peluang pendidikan yang terhad dalam kalangan wanita di negara itu. Anwar akan menyentuh supaya lebih banyak usaha dilakukan untuk menyokong perjuangan Palestin dengan Malaysia dan OIC boleh memberikan lebih komitmen untuk membantu negara itu. Beliau berkata Malaysia juga akan memaklumkan kepada delegasi OIC untuk turut melihat isu di Afghanistan supaya golongan wanita di sana diberi lebih peluang terhadap pendidikan. Mengikut unjuran dan prestasi ekonomi ketika ini, kedudukan Malaysia tidak akan menjadi lebih teruk seperti zaman pentadbiran Tan Sri Mahyadin Yassin. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, jika berpandukan kepada saiz keluaran dalam negara kasar terkini, semua sektor telah pulih kecuali sektor pertanian. Justru itu, beliau berkata kerajaan tidak boleh menambah hutang sebesar 200 hingga 300 bilion ringgit seperti yang dicadang Mahyadin, kerana ia bakal menyebabkan pentadbiran akan datang terpaksa mewarisi bayaran yang tinggi. Jadi kalau Paguh mengatakan bahawa keadaan pada tahun ini akan menjadi lebih teruk daripada sebelum ini, data-data ekonomi yang ada itu tidak menyokong apa yang disebut oleh Paguh. Yang keduanya, walaupun Paguh mengatakan kerajaan boleh memperuntukkan 200-300 bilion, kita juga sedar bahawa kami terpaksa mewarisi satu bebanan hutang yang besar, Paguh. Sebab itu, dalam suasana yang ekonomi sudah pun melepasi endemik, dan kita juga memastikan bahawa kita menangani cabaran-cabaran antarabangsa, yang terbaik ialah mengimbangi di antara suntikan dan bantuan dengan mengukuhkan keadaan fiskal negara. Rafizi berkata kerajaan mempunyai cara tersendiri untuk menjaga kebajikan kumpulan rentan dan memulihkan ekonomi termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana
tanpa mengambil tindakan berhutang dan menambah beban seperti yang diamalkan kerajaan PN. Ujarnya pengambilan hutang hingga melepasi sasaran defisit akan menyebabkan penarafan hutang negara lebih tinggi sekaligus kerajaan perlu membayar kadar faedah yang banyak pada masa hadapan. Beliau berkata kerajaan mengambil pendekatan berbelanja secara berhemah melalui kawalan hutang daripada menggunakan peruntukan yang ada untuk membayar kadar faedah tinggi. Kerajaan kita sekarang ini berada dalam defisit. Kalau contohnya kerajaan mengambil hutang sehingga 200-300 bilion seperti yang disebut oleh Pago, kita mengambil hutang dalam suasana kadar faedah antarabangsa lebih tinggi. Ini akan terus mewariskan beban hutang negara kepada kerajaan dan generasi akan datang seperti mana kami mewarisi, sehingga 40 bilion lebih setiap tahun adalah semata-mata untuk membayar hutang-hutang yang telah pun diambil sebahagiannya semasa Paguh menjadi Perdana Menteri. Sebab itu ada cara yang kita boleh menjaga kebajikan kumpulan rentan seperti yang saya sebut tadi. Ada cara kita boleh memulihkan ekonomi PMKS tanpa kita mengambil tindakan berhutang dan menambah beban seperti yang diamalkan oleh Perikatan Nasional sebelum ini. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi dijangka dapat mempertingkatkan lagi hubungan dan kerjasama dua hala antara Malaysia dan negara Timur Tengah di samping meneroka kerjasama dua hala yang baru. Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah berkata, dalam lawatan 3 hari tersebut, Perdana Menteri dijadual menghadap Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Putera Mahkota Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud yang juga merupakan Perdana Menteri Arab Saudi. Ini merupakan lawatan rasmi ke negara luar ASEAN pertama buat Anwar dan juga lawatan pertamanya ke Arab Saudi selepas bergelar Perdana Menteri. Pertemuan ini akan memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin untuk membincangkan isu-isu dan kerjasama dua hala yang berkepentingan bersama antara Malaysia dan Arab Saudi di samping meneroka peluang-peluang kerjasama baru bagi memperkasakan jalinan hubungan antara kedua-dua negara. Beberapa memorandum persefahaman dijangka ditandatangani melibatkan kerjasama antara agensi kerajaan, kedua-dua negara dan pihak swasta. Selain Anwar akan turut mengambil peluang beramah mesra dengan rakyat Malaysia di Jeddah. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tampil dengan artikel panjang menegaskan bahawa parti dipimpinnya memilih demokrasi bukan demonstrasi. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, PAS tidak menentang demonstrasi secara mutlak semasa laungan lantang reformasi yang menjadi slogan PKR. Beliau yang juga ahli Parlimen Mara mendakwa apabila PAS menarik diri daripada bersih, kekuatan parti yang sebenar telah dipergunakan untuk satu agenda yang salah. Jelasnya menerusi minda Presiden PAS, pendekatan damai hendaklah diutamakan dalam gerak kerja Islam, bahkan lebih wajib diambil khususnya terhadap apa yang berlaku di tanah air sendiri. Bekas Menteri Besar Terengganu sepenggal itu juga berkata, pendekatan secara keras termasuk demonstrasi jalanan boleh mencetuskan pergaduhan dengan polis dan tentera daripada kalangan saudara seagama dan sebangsa di dalam negara sendiri. Sebelum ini, Hadi mengaku bahawa ada usaha oleh PN untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, malah tindakan menumbangkan kerajaan adalah biasa dalam politik. Dia juga berkata PN berhak untuk meneruskan rancangan menumbangkan kerajaan perpaduan, meskipun ada yang meremehkan perkara tersebut. Kenyataan Hadi itu mengundang kritikan banyak pihak apabila dilihat tidak bertanggungjawab dan bercanggah dengan titah yang di-Pertuan Agong di Parlimen supaya kerajaan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim dipertahankan. Beberapa laporan polis terhadap Hadi juga dibuat antaranya oleh Pemuda Amaran Nasional dan Angkatan Muda Keadilan. Selain itu, memorandum juga ada dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong meminta pertimbangan baginda menarik balik gelaran Tan Sri daripada Hadi atas kenyataan itu. Kita saksikan pula video tular di TV pada hari ini. Seekor lembu terkejut selepas terkena ciuman manja.
Sekian, saya Syahidah Zakaria, rentasan petang di TV pada hari ini.